اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 56, baris bawah sekali. 56 baris bawah sekali. Satu kalimah lah, dan kemudian berpindah kepada muka surat 57. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hendaklah takut ia seseorang akan mencabut Allah Ta'ala, yakni mencabut, menghilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut, akan segala nikmat yang tersebut, nikmat ilmu, nikmat akal, nikmat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencabut Allah Ta'ala daripada seseorang. Dan boleh jadi bahawa adalah pemberian itu, pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istidraj atasnya atas seseorang, istidraj atasnya atas seseorang. Dan hendaklah takut ia seseorang akan mencabut Allah Ta'ala, menghilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut, segala nikmat yang terdahulunya, nikmat ilmu, akal, petunjuk baginya kepada ibadah. Takut Allah Ta'ala mencabut daripada seseorang yang mana terdahulunya nikmat yang dikehendaki oleh Allah, yang zahirnya datang daripada pilihan seseorang, yang mana ada kelebihan-kelebihan yang ada pada diri seseorang yang tiada berkait dengan ikhtiar dan usaha. Contoh kitabnya terdahulu, cantik rupa dan elok suara. Dan ada kelebihan yang ada pada diri seseorang yang datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Contohnya belajar ilmu, ikhtiar usaha. Kemudian beramal, buat ibadah dengan ilmu yang dipelajari, itu ikhtiar dan usaha pada zahir juga. Tapi kesemua tu adalah datang daripada kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zahir, kita yang memilih untuk belajar. Zahir, kita yang memilih untuk beramal. Kemudian belajar beramal kita menggunakan anggota-anggota yang ada pada diri kita. Kita menggunakan akal yang ada pada diri kita. Itu kesemuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hakikinya kita berusaha memilih dan berusaha menggunakan anggota yang ada pada diri kita yang ianya adalah makhluk Allah. Diri kita memilih, diri kita berusaha, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pilih, itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu melainkan bahawa menghendaki akan dia akan sesuatu oleh Allah Ta'ala. Kita menghendak, tiada engkau menghendaki melainkan kehendak Allah yang kita kehendak tu. Tiada engkau kehendaki melainkan. Ni panggil nafi dan isbat. Maknanya kesemuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Yang engkau kehendaki hanya pada zahir sahaja. Kemudian kita pun perbuat. Kita pun perbuat. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan ia ya Allah akan kamu dan akan barang yang mengerja oleh kamu akan dia. Kamu adalah makhluk Allah dan barang yang kamu kerjakan, gerak diam kamu pada berusaha, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehendak pilihan kita nak belajar, nak beramal, itulah kehendak Allah pada azal. Belajarlah kitanya, beramallah kitanya, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Ini tetap adalah ni pegangan kita. Kehendak kita, itulah kehendak Allah pada azal. Usaha kita, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Bukan kita sahaja, makhluk Allah. Perbuatan kita pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diri kita belajar, boleh ilmu, dan kita boleh beramal ibadah, itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kurniakan ilmu, Allah beri petunjuk kepada beribadah. Dapat ilmu, itu kurniaan daripada Allah. Kemudian dapat pula petunjuk, kekuatan untuk beramal ibadah, itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya mereka yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ilmu, ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal ibadah, itu adalah dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya seseorang berilmu dan beramal, itu adalah datang daripada kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya seseorang yang tertegah daripada ilmu dan amal, itu adalah datang daripada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bicara berkaitan dengan kelebihan. Kelebihan yang ada pada seseorang yang zahirnya datang daripada ikhtiar dan usaha, ianya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kitab ni menyatakan pula Allah Ta'ala menegah akan setengah manusia daripada ilmu dan daripada pertunjuk, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita bicara di sini ni bukan yang tertegoh daripada ilmu dan amal ibadah. Hak tu hak tak ada bahagian hak tu. Hak dapat ilmu, dapat beramal. Ni yang kita nak bicara. Untuk mengatasi ujub diri kita atas ilmu, atas amal ibadah, kena ingat bahawa kesemua tu datang daripada kurniaan Allah. Ini bicara sekarang, tak bicara orang yang belajar pun tidak, amal ibadah pun tidak. Tapi Syekh Qadir Al-Madid tak datangkan sebaliknya. Allah Ta'ala menegur akan setengah manusia daripada ilmu dan pertunjuk kepada amal ibadah dengan semata-mata keadilan Allah. Maknanya kita dapat kurniaan Allah dengan ilmu dan amal ibadah. Kita kena banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan tegur, Tuhan halang, Tuhan kehendak kesesatan kepada seseorang, tak terbuka pun. Mana kalau kita kata kok ceritalah gajah rimau pun wajib fardu ain belajar, tak belajar dosa besar. Lepas tu dosa besar kerana tak belajar. Kalau akidah salah pula, dosa besar yang lain. Semayang nampak rajin, semayang ada syarat, ada rukun, ada syarat bagi tiap-tiap rukun, ada syarat berjemaah. Tidak melengkapi syarat, pekoh kata tidak sah. Tidak sah tu dosa yang besar. Nampak rupa semayang tapi zanbun kabir, dosa besar. Orang yang tak semayang langsung tu, dia pun sedar dia derhaka kepada Allah. Orang semayang tanpa ilmu ni lebih sukar, sebab dia beranggapan dia semayang tak pernah tinggal, walhal hukumnya tak semayang. Hak tak semayang tu okey lah, tu jelas lah. Hak ni mudah kadang-kadang kita nak nasihat. Dia nak terima tak mau terima, kadang-kadang dia diam saja walaupun dia tak mau terima. Dia sedarlah jauhnya dia daripada agama, semayangnya tidak. Tapi orang yang rupa semayang ni, kalau nasihat bab ilmu melentinglah. Dan seolah-olahnya beranggapan dia tak pandai semayang. Kita semayang semenjak daripada budak lagi Ialah semayang semenjak daripada budak. Ilmu semayang macam mana? Oh, kalau tak pandai takkan boleh semayang. Itu jawapan dia. Lebih sukar nak banding dengan orang yang memang tak semayang. Jadi orang yang rupa semayang tapi hukum tak semayang, dosa yang besar. Bicara dosa besar hak sifat-sifat hati, cerita dosa besar ke semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Ada ni. Kalau tuan nak tegah, itu keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita dosa besar pun gitulah. Tu terkadang orang yang Tuhan beri taufik hidayah belajar beramal ni, kadang-kadang orang pun terkejut. Dia belajar. Ya ke pelanduk dua serupa, dia kata. Kenapa begitu? Masa dulu kau. Oh lah. Maknanya kalau kata kau masa dulu kau, kalau kata sekarang ni belajar tu rasa macam luar biasa lah tu. Luar biasa. Terkejut. Ada. Tapi dah bahagian dia. Belajar istiqamah pula bahagian dia. Ada orang yang masa bekerja menjadi contoh tauladan. Dia kalangan pekerja hak bagus agama, dialah. Kalau nak buat program agama di tempat kerja, dialah yang mengepalai. Nak baca yasin ke, nak tahlil ke, ada apa-apa ni hak di tempat kerja, dialah yang mengepalai. Contohlah. Kemudian kawan-kawan ajak belajar fardu ain tauhid, tambuh. Ajak belajar fardu ain fiqh, tambuh. Ajak belajar fardu tasawuf, tambuh. Lepas tu dia belajar baca Quran je. Dia belajar baca Quran je. Kata belajar baca Quran, belajar semua dah. Baca Quran comel sangat dah. Akidah Quran macam mana? Kena belajar dalam kitab tauhid.
Taat zahir, taat batin, perintah Quran macam mana? Kena belajar dengan fiqh tasawuf. Tak ambuh. Pas sudah tak ambuh. Dengan Quran itulah dianya. Ni hak belajar Quran. Rajin membaca Quran. Kalau Quran pun tak belajar, mari tiba-tiba ke masjid nak baca Quran, minta maaf lah. Tu minta maaf lah. Tambahan pula, kita nak mengajar kitab fardu ain. Begitulah. Kita kena teruskan ilmu hak wajib fardu ain. Orang ramai, kita tak boleh turut orang. Tak boleh turut orang. Orang yang berilmu turut orang ramai kerana jaga hati orang ramai itu kepentingan diri. Tak ni? Kenapa kepentingan diri? Untuk dapat nama baik daripada orang, boleh jaga hubungan dengan orang, mudah dalam kehidupan dunia. Itu orang yang berilmu yang bermatlamatkan dunia. Kadang-kadang perkara-perkara yang tak boleh setuh, dia tak boleh setuh. Sebab apa? Nanti terjejas. Pada ni. Jadi dengan ilmu tu nak apa dia? Nak duduk atas permaidani merah. Dah. Kita ilmu ni satu tanggungjawab yang besar, akan dipersoalkan di mahsyar. Kita nak ikut kesukaan orang ramai tak boleh. Kita kena amanah dengan ilmu. Kena amanah dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni kurniaan, akan dipersoalkan nanti. Akan dipersoalkan nanti. Mana ni? Orang hok memang mengaji Quran sokmo, belajar Quran sokmo pun kadang-kadang setakat tu je. Belajar fardu ain tak ambuh. Hok kawan-kawan ni dulu jadikan dia contoh. Akhirnya tak jadi apalah, kita belajar sesama pok kita sudahlah, dah tak mau belajar. Ini cerita orang-orang lah, orang-orang hok kerja. Hok pencing lah kita kata. Tambah cerita bab ilmu pun dia tambah fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf, dia tambah. Itu bahagian dia, begitulah hakikat dia nya. Yang nak belajar ni pula asal bukannya ada. Nak belajar satu-satu tu kok bukannya mudah nak mengikuti, tapi sabar. Sebab apa? Hak tu kewajipan. Mana Tuhan beri gitu. Dia sama ada Tuhan beri ilmu agama, Tuhan beri ilmu Al-Quran, kena jujur molek dengan ilmu. Orang Allah Ta'ala kurniakan ilmu Al-Quran, qari, bacaan sedap. Dia kena jujur dengan ilmu Al-Quran. Jangan sesekali dia nak bawa orang baca Quran, bawa gitu. Sebab masa dia belajar Quran dahulu, dia musyafahah. Dengan musyafahah dengan guru. Mana betul Quran, barulah guru benarkan dia bawa sendiri. Kita pun samalah, orang ramai nak suruh bawa sendiri, kita ajar Quran ke dia dulu. Jangan pula tak apalah, saya baca kuat seorang, orang ramai-ramai turutlah, saya baca lambat-lambat, turutlah. Jadi orang yang qari, orang yang diberi ilmu oleh Allah dengan ilmu Quran, yang bawa seumpama ni, bukan sebagaimana yang dia belajar dahulu, tidak jujur, tidak amanah dengan ilmu. Ke Quran macam mana? Quran boleh turut gitu. Tak apa, baca, saya baca satu-satu. Tak tahulah sayanya. Quran ni, kalaulah ada ilmu Quran, baca cepat pun tak apa. Maknanya dia pandai Quran, dia qari, baca cepat tak apa. Betul. Kalau Quran tu dia tak belajar, baca suti-suti pun tak betul. Ke macam mana Quran ni? Kalau tak pandai, boleh baca perlahan-perlahan, slow-slow. Jangan laju sangat. Jadi betul kan? Itu kata orang yang Tuhan beri ilmu Quran, jujur molek dengan ilmu. Jangan turut orang ramai. Jangan turut pada pihak jawatan kuasa yang mereka terkadang tak erti pun ilmu Qurannya. Jangan turut. Kita orang berilmu. Orang yang tidak berilmu buat salah satu kesalahan. Orang yang berilmu buat salah dua kesalahan. Ingat baik. Itu tanggungjawab orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah.
Dia sepatutnya tempat-tempat ibadah masjid ni, mana lantiklah mereka-mereka yang berilmu agama ataupun mereka-mereka yang berusaha untuk meningkatkan ilmu agama. Macam contohlah orang latih syarikat tu kan, orang-orang yang berpengetahuan berkaitan dengan perjalanan syarikat. Ni nak letak yang kuasa masjid, orang yang berpengetahuan agama. Ini rumah Allah ni, bukan tempat cari pangkat, bukan tempat cari kemegahan, bukan tempat tunjuk keangkuhan, kesombongan. Sampai peringkat terkadang masjid ni macam hak dia. Orang tu boleh perambak gitu je. Boleh perambak. Saya pernah terserempak sekali. Saya pakai lari gitu je. Dia boleh perambak orang. Orang tua adalah benda yang dia tegur masjid. Dia tegur lah. Adalah orang tua ni. Dia boleh. Kau tak perhati tu sama lari lah sini. Dia perambak orang tua tu. Orang tua tu adalah kelas. Lepas tu tak ada dah orang tua tu. Dah kena perambak dah. Depan-depan saya tu. Ada ni. Cakap kabur angkuh. Aku tu. Tetapi diberi tugas untuk masjid. Hak atas ni tukang beri tu lagi besar pertanyaan di pada mahsyar. Hak yang diberi itu bawa kehancuran di masjid. Yang tukang latih atas tu pula. Ada ni. Latih orang-orang yang beragama. Orang yang berilmu agama dan orang yang ada minat untuk meningkatkan ilmu agama. Tak apa, orang tidak berilmu agama pun tak apa. Tapi syarat orang yang berminat untuk meningkatkan ilmu agama. Itu syarat dia. Tak nanti orang berilmu. Orang berilmu, alhamdulillah. Orang yang tidak berilmu pun orang yang sentiasa belajar kitab, belajar Quran, belajar kitab, belajar Quran. Biar duduk gitu. Walaupun belajar kitab tu nak faham lambat sekalipun, tetap diusaha nak belajar. Walaupun belajar Quran tu Allah lah nampak susahnya, tetap diusaha belajar Quran. Cara orang seumpama ni, orang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu agama. Bukan di masjid ni tempat orang yang tadilah nak cari kemegahan, kedudukan. Tu pun orang lah. Lantik orang yang bukan ahli. Nabi kata dah kan, fantadis sa'ah, tunggu kehancuran lah. Ini tempat ibadah. Sepatutnya pihak berkuasa agama tugaskan imam-imam bagi allowance. Pastikan mereka yang berkenaan di masjid ni Al-Quran dia comel, Fatihah dia comel, Yasin dia comel, bubuh tulis situ. Mana pakat apa? Pakat A. Mana apa A ni? Mana kalau tu imam tak ada, boleh naik dia tu imam. Letak pakat B, tak usah naik dia tu imam lah di masjid ni. Tetapi kalau nak jadi imam di rumah, boleh dah. Pakat B. Tulis pakat C. Di rumah pun jangan dia tu imam. Sos sembahyang kamu je seorang. Hak D, hak merah tu kena buat camp tu. Ni biar hak orang yang pegang jawatan kuasa ni, orang yang dinilai oleh tu imam. Inilah beri kedudukan di macam kedudukan di Quran. Lepas tu macam mana mereka dengan majlis ilmu agama? Kena catat. Kedatangan majlis ilmu agama sentiasa tulis. Orang yang ada kesibukan, kalau dia tidak ada urusan, dia akan datang majlis ilmu agama, tulis. Hak ning ni biuk daripada majlis ilmu agama. Cukup setakat tu lah, kali jadilah dianya. Barulah jadi masjid ni orang tak akan mudah-mudah nak berebut jawatan. Mana beri allowance pada tu imam, biar tu imam tu boleh pastikan yang pegang masjid ni orang yang ada minat untuk menambah baikkan ilmu dan amal. Dengar gitu tak baguslah. Kenapa nak? Ini benda yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Letaklah kalau hak jenis Fatihah, hak boleh duduk imam, Fatihah hak tak boleh duduk imam, tulis. Lepas tu naik. Daripada C naik kepada B, daripada B bagus naik kepada A dah. Kalau hak D, hak merah tu tu kena tu kena buat kelas khusus untuk dia. Tu
Tu beri allowance ke Tok Iman, biar Tok Iman jalankan tugas seumpama ni. Biar pastikan kita di masjid ni orang-orang yang berilmu agama. Baru senang perjalanan ilmu dan ibadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ada tanggungjawab. Kita beri tanggungjawab akan dipersoalkan. Hak paling atas pula beri tanggungjawab pada orang berkenaan, akan banyak lagi persoalan di hari akhirat. Siapa peringkat boleh perambak orang daripada masjid. Masjid ni jadi macam hak dia. Bayangkan. Jadi bila Tuhan kurniakan ilmu, kena jujur ke amanah dengan ilmu. Bukan kita nak kira ambil hati orang, biar orang jadi suka, biar orang tak marah. Takkan dapat seumpama tu. Melainkan kalau kita bermatlamatkan dunia. Jadi apabila disukai ramai orang, mudah kita nak dapat benda matlamat dunia kita sendiri. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan kurniakan ilmu, Tuhan kurniakan ilmu, Tuhan beri petunjuk pada ibadah. Dan mereka yang Allah Ta'ala tegah pula daripada ilmu dan petunjuk, itu semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan maksud macam mana? Orang yang Allah Ta'ala tegahkan setengah manusia daripada ilmu dan petunjuk ni, di hari akhirat akan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke neraka mereka kerana Allah yang tegahkan mereka daripada ilmu. Ke neraka mereka kerana Allah yang tegahkan daripada petunjuk. Jadi ke neraka ni keadilan Allah lah. Dia tak boleh sunnah. Hak Mu'tazilah tak terima. Kalau kejahatan tertegah daripada ilmu, kalau kejahatan tertegah daripada petunjuk kepada ketaatan, hak tu bukan datang daripada Allah. Itu dia sendiri. Allah tidak mengqadakkan perkara jahat. Itu Mu'tazilah. Kalau Allah yang menegah seseorang daripada ilmu, kalau Allah yang menegah seseorang daripada petunjuk, Allah hukum pula seseorang, jadi mana? Jadi zalim Allah Ta'ala seumpama tu. Ini Mu'tazilah. Kita ahli sunnah, itulah keadilan. Sebab tu dalam kitab sebut dengan keadilan Allah. Keadilan macam mana? Hak dia. Dia nak kehendak kebaikan, nak masukkan ke syurga, tu kurniaan. Allah kehendak kejahatan dan dimasukkan ke dalam neraka, itu keadilan sebab hak dia belaka. Situlah. Berarti datangkan dengan keadilan. Sebab tu kita ahli sunnah bila sebut kata dimasukkan ke dalam syurga seseorang hamba dengan kurniaan Allah, dan dimasukkan ke dalam neraka seseorang hamba yang derhaka dengan keadilan Allah. Ini ahli sunnah. Ke syurga dengan kurniaan. Ahli sunnah wajib Allah masukkan ke syurga. Ahli sunnah dah kurniaan, bukan kewajipan. Dimasukkan dalam neraka dengan keadilan Allah. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Kerana Allah tegah daripada ilmu. Kenapa dimasukkan dalam neraka? Allah tegahkan dia petunjuk kepada ibadah. Lepas tu Allah masukkan ke dalam neraka dengan keadilan. Mu'tazilah kalau seumpama tu dah adil Tuhan, zalim Tuhan, itu Mu'tazilah. Dari sini itulah keadilan sebab hak dia belaka. Tuhan kehendak kebaikan bertuah, Tuhan kehendak kejahatan celakalah. Itu je lah. Tapi di sini bicara hak, ini kelebihan yang ada pada diri, berilmu, beramal ibadah, tapi didatangkan juga hak Allah dah tegah tu. Itu adalah keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betullah kita kena perbanyakkan kesyukuran. Kena perbanyakkan kesyukuran. Kurniaan Allah tu kita kena tunaikan tanggungjawab. Kena amanah molek dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jadikan kurnia Allah sebagai matlamat kita untuk dapat dunia. Kita kena syukur.
Kena amanah, kena tunaikan tanggungjawab atas kurnia Allah walaupun orang kata macam mana sekalipun. Siapa orang kata? Orang kata saya ni mereka yang termasuk dalam mereka yang membid'ahkan amalan orang-orang Melayu di tempat kita. Apa pekat tu? Kata tak logik lah sung ni. Adakan golongan yang mudah-mudah membid'ahkan amalan-amalan orang Melayu kita, orang Islam di tempat kita lah. Tu bid'ah. Saya pun kena kata gitu juga. Apa bid'ah? Sebab orang nak baca Yasin malam nisbu dia ngajar, dah kita ngajar fardu ain. Tak kata baca Yasin tu bid'ah. Kita mengajar lah. Dia kata saya ni tak. Tapi gitulah, kata-kata ni tak ambil heran mana. Tapi siapa masuk golongan yang membid'ahkan amalan orang Melayu kita, orang Islam tempat kita tu, tu nambah, tu jahat dah lalu gitu. Kan ada kan golongan-golongan tu bid'ah, neraka. Tu bid'ah. Kan gitu kan ada kan golongan seumpama tu. Dengan saya pun kena juga. Allah kata, saya ngaji pondok kata. Di pondok malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Esok 15 Sya'ban gembira. Sebab apa? Cuti. Masa baca Yasin malam nisfu Sya'ban tu baju dalam beg dah kedahnya nak balik. Esok cuti. Malam tu baca Yasin 3 kali. Tapi walaupun kita duduk pondok Quran tu wajib kena belajar tiap-tiap hari, tapi masa baca Yasin tu guru kata hak baru-baru baca kuliah, baca qul sudahlah, tahlil selawat sudahlah. Hak baru-baru, hak baru duk pondok pun ngaji Quran tiap-tiap hari dah tu. Tu kata baca kuliah, baca qul tahlil selawat. Dia hanya beri kepada hak pondok lama dah. Tu hak duk pondok tu, hak ngaji Quran dengan guru tiap-tiap hari, bukan seminggu sekali. Tapi oleh kerana ada hak baru tu, tak pergi baca Yasin. Kita kitab pun tak pernah belajar, Quran pun tak pernah belajar, nak pergi baca Yasin. Gitulah, faham-faham lah. Tapi jangan lepas tuduh membid'ahkan amalan orang Melayu. Jauh sangat tu tomah seumpama tu. Kata kejut juga dengar. Tapi gitulah. Kita tak boleh ambil raman ni cakapan orang ni. Kenapa dok? Alah, tolak ansur sedikit. Berilah sekali pun tak apa dah. Nak beri macam mana? Kalau kata beri kemudian buat pengumuman pula, hak mana-mana hak tak pandai tu dengar saja sudahlah. Marah pula kata tak pandai. Susah pula nanti. Boleh beri sekali. Hak sekali ni minta-minta hak pandai betul-betul ni. Hak guru sudah beri lesen. Hak guru sudah beri lesen. Boleh kita pakat baca. Hak mana tak ada lesen lagi tu, ataupun lesen lah baru tu, dengar saja sudahlah. Marah pula nanti. Quran Yasin duduk tangan masing-masing dah. Bukan bahasa tambah tolak ansur. Kita kena ubah minda. Maknanya nak baca Quran, belajar Quran molek. Atau kata biar masjid ni dengan tu iman dengan apa, tekan ilmu Quran kepada orang masjid dahulu. Tekan orang masjid dahulu. Tekan dengan jawatan kuasa masjid, tekan kepada ahli tetap ni, ahli jemaah tetap ni. Kita panggil seorang-seorang, kita tekan ilmu Quran, biar beri ilmu. Jangan baca Yasin 3 kali ni tunggu kita, ulama kita yang susun. Orang dulu Yasin duduk sini ni, Yasin duduk sini. Orang tua-tua duduk saja baca Yasin. Orang tua-tua uzur tu duduk saja baca Yasin. Sedap dia lah baca Yasinnya. Adakah seorang tua tu, anak dia ustaz, baca Yasin, marah mak dia. Mak dia marah. Anak tu ustaz lah. Dia kata, ustaz apa baca Yasin gitu? Mak dia belebek. Mak dia tu bukan ustazah. Mak dia tu orang tua kampung je. Tapi Yasin duduk sini. Dia boleh belebek anak dia, hak ustaz baca Yasin. Ustaz baca Yasin gitu. Wah, ni tak tahulah. Yang dia tak kenal tu kenapa, Wallahualam lah. Itu cerita orang dulu. Quran duduk sini, Yasin duduk sini. Dan kita macam mana?
Lepas tu kena ubah. Lepas tu macam mana? Dah ramai-ramai. Kalau kuliah tak ada, kita buat tahlil. Kita buat selawat sampai ke isyak. Kita buat semayang hajat. Biar gitu. Tahlil lah. Boleh 300 ke 500 ke 1000 ke. Malam 10 Syaban tahlil. Sampai ke isyak. Lepas selawat. Lepas tu kita pun pakat semayang hajat. Doa kerahmatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena tengok situasi. Bukan nak buat. Itu hanya susunan ulama saja. Susunan ulama. Kita hak tetap ni, hak malam Jumaat, Suratul Kahfi. Ni hak Nabi ni. Suratul Kahfi. Pun kena belajar molek Kahfi tu, jangan nak baca sendiri. Ni ada setengah masjid ditukar Yasin malam Jumaat pada Suratul Kahfi. Disuruh imam baca kuat seorang, disuruh ramai-ramai pakat turun. Tak boleh gitu, jangan. Kahfi tu sunnah Nabi. Hak Nabi letak betul-betul ni. Hak kelebihan betul-betul malam Jumaat pun dengan ilmu. Kalau Kahfi pun tak dengan ilmu, tak sah lah. Orang tua kita dulu baca Yasin, kita pergi pada baca Yasin lah. Jangan Kahfi. Orang tua dulu Yasin. Orang sekarang Yasin pun tak boleh. Kalau tak ada kuliah malam Jumaat, kita tahlil. Tukar lah, kita tahlil. Itu hak tak ada kuliah. Hak tak ada kuliah. Jangan kita buat sterik gitu. Tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan. Tak ada pernah sebut bid'ahnya. Apa tu ulama susung untuk mudah kita nak buat amal. Untuk amal. Pondok tu buat amal. Tapi pelajar pondok pun tu tak boleh baca belaka. Faham lah. Sebab apa? Tunggu sangat cermat. Al-Quran kalamullah. Mukjizat Nabi yang paling besar. Jangan buat murah ke Quran ni. Boleh baca gitu, jangan. Al-Quranul Karim ni buat mahal. Nak baca ni biar betul-betul belajar. Jangan buat murah macam baca surat khabar. Jadi hak dapat ilmu, hak dapat petunjuk kepada amal ibadah, kurniaan. Sebaliknya yang Allah Ta'ala tegah daripada ilmu dan petunjuk adalah semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah takut ia seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, yang dikurniakan ilmu oleh Allah, yang diberi petunjuk baginya kepada ibadah, akan mencabut, yakni menghilang Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut, nikmat kurniaan ilmu dan petunjuk pada ibadah, mencabut daripada seseorang. Takut Tuhan tarik bila-bila masa. Ada ni. Tuhan tarik ilmu, Tuhan tarik petunjuk kepada melakukan amal ibadah. Kena takut. Lepas tu kita sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati aku atas agama engkau dan ketaatan kepada engkau. Yelah kadang-kadang belajar molek-molek, boleh ilmu molek-molek, ada juga hak ada kerana sedikit saja sebab tak boleh belajar. Ada. Itu apa? Tuhan tarik balik, Tuhan cabut kembali. Ada orang yang nampak rajin buat amal, kemudian jadi putus asa. Sebab apa? Banyak sangat hak ketinggalan, Tuhan tarik juga. Tapi orang yang betul-betul niat ikhlas molek untuk belajar, niat ikhlas molek untuk beramal, serta sentiasa berdoa kepada Allah, Allah tidak akan cabut kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak dalam hadis tu kan, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa zira fasbiqu alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fadkhuluha. Ini hak golongan pertama. Hak ni jarang-jarang berlaku. Seseorang yang Nabi kata beramal dengan amalan ahli syurga. Mana amalan ahli syurganya?
Amalan ahli syurga adalah beriman dan beramal soleh. Itu amalan ahli syurga. Beriman dan beramal soleh. Akidah comel, taat zahir batin comel dengan ilmu fardhu ain, fiqh dan tasawuf. Akidah comel itu fardhu ain tauhid. Orang yang beramal soleh ni taat zahir, taat batin, fardhu ain, fiqh, fardhu ain, tasawuf dicomel. Ini orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Sehingga Nabi kata tidak ada antara seseorang tadi dengan syurga melainkan sasta, tapi telah terdahulu ketetapan ianya ahli neraka, akhirnya beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Golongan ni jarang-jarang. Ada macam Bal'am bin Ba'ura, itu jarang-jarang. Sebab apa? Allah Ta'ala malu untuk menarik kembali kurniaan kepada mereka yang dikurniakan dengan amalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Hok nampak semayang tak pernah tinggal, tapi kesudahan akhir hayat dia semayang pun tinggal. Hok tu bukan hok Tuhan tarik itu. Dia semayang pun kadang-kadang tanpa ilmu. Semayang pun tanpa ilmu. Tuan perzahirkan pada masa sakit kemudian dia pun tinggal semayang. Sebab semayang jadi umpama adah tradisi sahaja. Adah tradisi ni apabila payah akan ditinggalkan mudah-mudah. Biasa kita kan kita ada adah, ada tradisi dalam kehidupan kita. Bila ada sakit ke apa ke, kita akan tinggal adah tradisi. Contohlah kalau bab makanan. Ni makanan tradisi kita. Daripada budak pas tua hok ning lah hok makanan kitanya. Tapi apa sampai masa sakit kita ketinggal lah. Sebab apa? Kita sakit. Sebab apa? Hanya tradisi saja. Hanya tradisi saja. Akhirnya ditinggalkan. Samalah kalau sembahyang tu umpama adah dan tradisi, bila sakit mudah-mudah tinggal. Adakah termasuk golongan Nabi kata ni? Tidak. Sebab orang yang beramal dengan amal ahli syurga, sembahyang yang sebenar. Siapa sembahyang sebenar ni? Mereka yang beriman. Itu sembahyang sebenar. Siapa yang sembahyang sebenar ni? Sembahyang yang lengkap syarat zahir dan syarat batin. Itu sembahyang sebenar. Hak ni tak berlakulah. Tuan uji dengan sakit, tiba-tiba tak sembahyang, tak berlaku yang seumpama ni. Hak tak sembahyang bila sampai masa sakit tua-tua, sampai kesudah tak sembahyang, kita tengok balik. Dia sembahyang dengan ilmu ataupun tidak. Memang berjemaah 5 waktu, tapi dengan ilmu ataupun tidak. Situ. Betul-betul tak orang yang beriman dan beramal soleh. Hak beramal dengan amal ahli syurga. Hak banyaknya lah golongan yang kedua. Wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bain al-zira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Tu banyak. Seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada antaranya dan neraka melainkan sehasta. Apabila amalan ahli neraka tidak beriman. Siapa tidak beriman, tidak lengkap ke-6 rukun iman. Itu ahli neraka ni. Akidah Mu'tazilah tu ahli neraka. Kemudian ahli nerakanya mana? Sembahyang tanpa ilmu hak besar tadi. Hati riya, ujub, takabur, itu ahli neraka belaka. Riya, ujub, takabur tu sifat yang mewajibkan neraka. Itu amalan ahli neraka. Zahir nampak sembahyang, tapi akidah salah. Ahli neraka. Sembahyang tanpa ilmu, ahli neraka. Hati riya, ujub, takabur, ahli neraka. Tapi telah terdahulu terpang Allah Ta'ala, dianya adalah ahli syurga, maka dia pun beramal dengan amalan ahli syurga. Apa dia? Beriman dan beramal soleh. Dia mati dalam iman dan amal soleh, dia pun masuk syurga. Hak ni hak banyak. Hak ni hak banyak. Lepas belajar Allah lah, dia sungguhlah kalau dulu kalau nilai balik kau tak ada lah. Dengan neraka ni sehasta. Dah pegangan salah. Bayangkan selama-lama balik
berpegang perkara jahat bukan qada dan qadar, itu ahli neraka tu. Satu pandangan kafir. Kafir itu kekal neraka lah. Bukan kata antara seseorang dengan neraka malaikat sasta. Kalau pegang kata kafir, neraka dah. Ada ni. Orang tu selama ni saya duk berpegang kok perkara jahat, tak ada lah. Hai Tuhan. Takkan perkara jahat qada Tuhan juga. Bayangkan. Semayang tak pernah tinggal. Berjemaah tak pernah tinggal. Ini yang panggil orang ni beramal dengan amal ahli neraka. Tidak adalah antaranya dalam neraka malaikat sehasta. Tapi telah tetap daripada azab, dia ahli syurga. Dia beramal dengan amal ahli syurga. Mana? Berilmu dan beriman dan beramal soleh. Iman bukan warisi, Islam je warisi. Dia bertaubat kembali daripada pegangan yang salah. Dia berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jemaah. Dia pun belajar fiqh tasawuf, comel taat zahir taat batin, mati dalam belajar, mati dalam beriman dan beramal soleh, masa masuk syurga lah. Ini golongan kedua. Hak ni hak paling banyak. Golongan kedua ni hak paling banyak. Tapi tidak mustahil orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh Tuhan cabut, tidak mustahil atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana kita kena takut Tuhan tarik cabut ilmu dan amal ibadah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa apa yang ada di kita, kelebihan yang ada di kita, kesemuanya adalah datang daripada qada dan qadar Allah. Kita hakikinya la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya untuk meninggalkan kemaksiatan, tak ada daya upaya untuk mengerjakan ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita memilih pun qada dan qadar, kita berusaha pun qada dan qadar. Hakikinya kita tidak ada ikhtiar dan usaha. Walaupun kita ada sunnah, wajib berpegang di akidah, kita ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir sahaja. Kita wajib berpegang. Tapi pada batin hakiki, kesemuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh tarik bila-bila masa, Allah boleh cabut bila-bila masa. Dan boleh jadi bahawa ada pemberian itu istidraj atas seseorang. Bagai-bagai kelebihan yang ada pada diri seseorang terkadang istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Belajar tapi tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuhan beri juga ilmu bertambah banyak, dia bertambah sombong. Ilmu bertambah banyak, dia bertambah kejar kepada keduniaan. Mana apa Tuhan beri itu adalah istidraj, bukan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an